Ni pegang cakap betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبارك لنا في ليلة القدر. أما بعد. Alhamdulillah. Sahabul fadilah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa, seterusnya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala dapat kumpulkan kita dalam satu majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam kitab Muniyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu taala ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala alaihim, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada terbitan matahari ataupun tidak ada sebaik-baik terbitnya matahari melainkan terbitnya pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat ini terbitan matahari itu dikatakan, disabdakan oleh baginda Nabi SAW sebagai terbitan yang terbaik. Maka sangat beruntung bagi mereka yang bangun pada awal pagi. Sebab para ulama menyebutkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ini dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertepatan dengan pancaran cahaya matahari yang dipancarkan ke atas muka bumi. Maka sebaik-baik rezeki yang diperolehi di atas muka bumi ini adalah pada hari Jumaat. Maka Syekh Daud Al-Fattani menggalakkan kepada kita di dalam kitabnya untuk menjaga hari Jumaat ini. Untuk menjaga hari Jumaat ini. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya semalam kan? Kita usahakan pada hari ini, hari yang penuh barakah. Bahkan pada hari ini telah masuk 10 akhir daripada Ramadan. 10 akhir daripada Ramadan. Dan di akhir zaman ini kita kena sedar satu perkara, bahawa antara perkara yang ditarik keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah keberkatan rezeki. Itu pertama. Yang kedua adalah keberkatan masa. Bagaimana keberkatan masa itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala?
tanpa kita sedar kita telah berada di akhir Ramadan. Dan bagi mereka yang menyedari bahawa keberkatan waktu ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai mereka yang beriman kepada Allah Taala, mereka kena risau. Para ulama sebut kena risau. Sebab makin lama makin dekat kepada ambangnya yaumul qiyamah, maka lebih cepat waktu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan dalam riwayat hadis yang mafhumnya, tanda-tanda akhir zaman nanti, yakni tanda-tanda kiamat kecil dan besar ini, para ulama menyimpulkan akan bergerak laju seperti mana terputusnya tasbih. Maka para ulama menyebutkan lajunya butiran tasbih itu jatuh, begitulah tanda-tanda kiamat itu akan berlaku. Maka antara tandanya kita dah sebut, yakni keberkatan waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qadimah fadilat Jumaat. Maka pelihara hari Jumaat kita. Di dalam hadis Nabi, kiamat berlaku hari Jumaat. Maka lazim diri kita ini berada di dalam majlis ilmu dan majlis-majlis yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, supaya kita ini tergolong dalam mereka yang saleh, tergolong dalam mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama berikhtilaf. Khilaf dan ikhtilaf benda yang berbeza. Ikhtilaf ni para ulama mengatakan kita nak sambut hari ini adalah nuzulul Quran. Maka para ulama menyebutkan ada pandangan mengatakan berlakunya nuzulul Quran pada 21 Ramadan. Ada juga riwayat. Tapi yang masyhur kita sambut di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini adalah 17 Ramadan. Bahkan pandangan inilah diguna pakai oleh kebanyakan negara. Maka tak salah menyambut nuzulul Quran melebihi 17 Ramadan. Bahkan para ulama menyebut banyaknya tarikh-tarikh nuzulul Quran ini adalah tanda kepentingannya tentang nuzulul Quran. Baik, tajuk kita tentang Al-Quran dan Al-Quran dalam realiti kehidupan. Sebelum ini, kalau ingat lagi lah, sebelum ni kuliah ataupun ceramah nuzul Quran kita sebelum ni, di sini, bukan di sinilah, di sinilah, Isra' Mi'raj, maaf, Isra' Mi'raj. Kita ada sentuh berapa bab dan semua ada kaitan. Semua ada kaitan. Dan hari ini nuzulul Quran, pertama kita nak bahagikan Al-Quran, dan yang kedua dalam realiti kehidupan. Pertama nak faham Al-Quranul Karim. Apa dia Al-Quranul Karim? Semua akan jawab kalamullah, yakni perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memahami dengan lebih detail ataupun lebih tafsir, lebih teliti, apa dia kalamullah ini? Para ulama menyebutkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalan. Para ulama menyebutkan Al-Quran adalah kalamullah dibahagikan kepada dua. Ni detail sikit tuan-tuan perempuan boleh. Pertama dinamakan kalam nafsi. Kalam nafsi. Yang kedua dinamakan kalam lafzi. Kalam nafsi ini adalah kalam yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala tanpa huruf, perkataan, bunyi ataupun yang sama dengan makhluk. Itulah kalam hakikinya Al-Quranul Karim. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun para ulama kita mengatakan bahawa perbezaan kita dengan aliran-aliran yang haluan kiri ataupun yang tidak bertepatan dengan apa yang disyarahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berpegang bahawa Al-Quran itu bukan makhluk dengan makna kalam nafsi. Ni kita belajar hari ni, kalam nafsi. Ni ada dalam sifat 20 akidah. Yakni kalam ini adalah zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Zat mutlaknya Allah Subhanahu wa taala.
ataupun kita sebut dengan sifatullah. Yakni sifat 20 adanya sifat kalam. Maka bagaimana zat Allah itu qadim, yakni tidak baharu, maka begitulah kalamullah. Begitulah kalamullah. Saya tak nak pergi panjang bab ni, nanti pening kepala. Daripada Lauhil Mahfuz, maka para ulama menyebutkan kalam ini dah ada memang 30 juzuk, 114 surah, memang dah ada sejak azali. Bukan tunggu peristiwa yang berlaku pada Nabi baru turun ayat tadi, tidak. Dia telah berada pada zatnya Allah Ta'ala, yakni sifatnya kalam Allah sejak azali lagi. Itu keimanan kita. Itu pertama. Maka para ulama menyebut daripada Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Di langit dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, suratul Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan, anzalna yakni menurunkan Al-Quranul Karim. Fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Maka para ulama menyebutkan malam Al-Qadar ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Maka malam itu menjadi malam paling mulia sekali. Di mana tempat Al-Quran itu diletakkan, maka tempat itu akan mulia. Pertama malam. Para ulama menyebutkan malam bila diturunkan Al-Quran di dalamnya, maka malam itulah malam paling mulia. Kemudian diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim. Maka bila diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, satu sahaja bulan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, yakni bulan Ramadan. Selain daripada itu tidak disebutkan namanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak disebutkan. Hanya satu bulan saja disebutkan. Itu kita boleh kajilah dalam Quranul Karim, yakni bulan Ramadan. Maka di dalam bulan itu bila diturunkan Al-Quran, jadi bulan yang termulia. Dan para ulama menyebutkan diturunkan Al-Quran ini melalui jalan ataupun dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril AS menjadi penghulu ataupun ketua para malaikat. Maka para ulama menyebutkan, kalau dibandingkan malaikat Jibril AS dengan malaikat-malaikat yang lain, ini disebutkan, dan ada sebahagian yang mungkin Abang Syafiq dah biasa dengar dah. Kalau kita meletakkan Jibril AS ini sewaktu mengambil Al-Quranul Karim ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bahaskan malaikat Jibril alaihi salam ini apabila membawa tugasan membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi malaikat yang termulia di kalangan malaikat yang lain. Disebutkan oleh para ulama kita, kemuliaan Jibril AS disebutkan ada pandangan mengatakan kerana susuk tubuhnya. Maka pandangan para ulama ada yang merot ataupun menolak pandangan ini, yang mengatakan bahawa Jibril mulia bukan kerana tubuhnya. Apa Ustaz cerita ni, tubuh pula ni? Okay. Jibril AS, para ulama menyebutkan dalam hadis, dia mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Saya ringkas sikit sebab nak masuk satu bab lagi. Jibril AS ini disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat keadaan Jibril AS dalam keadaan sebenarnya hanya 2 kali sahaja. 2 kali. Ada pandangan kata 3 kali, tapi yang masyhur 2 kali. Pertama ketika Iqra, yakni diturunkan wahyu yang pertama, yakni di gua
di Gua Hira. Para ulama menyebutkan ketika berdepannya malaikat Jibril alaihissalam dengan Rasulullah di dalam Gua Hira, Jibril dalam keadaan menyerupai lelaki. Itu belum dalam keadaan rupa sebenar. Dan ketika Rasulullah menuruni daripada Gua Hira, maka para ulama menyebutkan ketika itulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah melihat keadaan sebenar Jibril alaihissalam. Maka disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, antaranya Syekh Daud Al-Fatani juga, di dalam kitab beliau Kasyiful Ghaibah, juga Syekh Zakaria Akan-Dahlawi rahimahullahu taala membahaskan perkara ini, bahawa ketika Jibril alaihissalam mempamerkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kalau orang pernah pergi Gua Hira, pernah naik perjalanan, kalau orang macam saya, kecil punya saya, sejam suku. Sejam suku. Kalau badan besar sikit mungkin 2 jam nak naik. Ada orang boleh naik 45 minit. Tapi memang larilah naik atas tadi. Para ulama menyebut Nabi menuruni daripada Gua Hira ke separuh daripada bukit. Maka disitulah melihatnya Jibril alaihissalam. Bagaimana melihat Jibril alaihissalam? Disebut dalam riwayat, seumpama Jibril sedang duduk dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini pada para sahabat selepas pada kisah ini, yakni selepas melihat Jibril alaihissalam. Ketika melihat Jibril alaihissalam, kata Rasulullah, aku memandang di hadapan dan aku mendapati seluruh bumi ini gelap. Seluruh bumi ini gelap. Dan di dalam riwayat disebutkan bahawa Jibril alaihissalam ketika itu hanya mengeluarkan ataupun membuka satu sayap sahaja daripada 600 sayap beliau. Yakni satu sayap dibuka, 599 lagi ditutup. Maka disebutkan dalam riwayat, satu sayap malaikat Jibril alaihissalam menutupi masyriq wal maghrib, menutupi timur dan barat, separuh daripada bumi. Maka ketika menghadapnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu baru membuka satu sayap daripada sayap beliau. Maka para ulama menyebutkan ketika itu takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dengarlah riwayat bahawa Nabi balik ke rumah Sayyidatina Khadijatul Kubra alaiha salam radhiyallahu taala anha dalam keadaan menggigil. Menggigil sebab apa? Sebab melihat wajahnya Jibril alaihissalam dalam keadaan sebenar ketika itu. Dan ulama menyebutkan kuatnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan Rasulullah yang melihat Jibril alaihissalam, ketika itu niscaya meninggal dunia. Tidak ada yang mampu melihat Jibril alaihissalam. Kalau dengan jasad tubuh manusiawi kita, tak mampu. Para ulama menyebut kerana kekuatan tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah, kita pernah cerita sebelum ini, mampu menaiki sehingga ke Sidratul Muntaha dengan jasadnya. Kalau dalam kajian memang tak mampu melihat, tak mampu untuk naik ke atas langit. Para ulama sebut kerana inilah kelebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat malaikat Jibril alaihissalam, baliklah Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Maka para ulama menyebut riwayat yang kedua, melihatnya Jibril alaihissalam adalah ketika Isra wal Mi'raj. Dan ketika inilah para ulama menyebutkan riwayat yang lebih detail, lebih tafsil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, Jibril ketika itu mengeluarkan keseluruhan sayapnya. Mengeluarkan keseluruhan sayapnya, yakni membuka keseluruhan sayap untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sehingga ke Sidratul Muntaha. Maka para ulama menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, alangkah besarnya kamu,
Alangkah ajaibnya kebesaran kamu ini. Adakah yang lebih besar daripada kamu, wahai Jibril? Alaihissalam. Ini riwayat yang menolak pandangan mengatakan Jibril mulia kerana tubuhnya, bukan. Tapi kerana Quran diturunkan kepadanya, yakni ditugaskan menyampaikan wahyu. Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada yang lebih besar pada aku, wahai Rasulullah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa, wahai Jibril, yang lebih besar pada kamu? Maka jawab Jibril alaihi salam, siapa tuan-tuan? Ingat lagi bang? Malaikat Israfil alaihi salam. Israfil alaihi salam. Dalam riwayat Israfil alaihi salam, Jibril ada 600 sayap, yakni 300 kanan dan 300 kiri. Israfil alaihi salam dalam riwayat mempunyai 1200 sayap. 1200 sayap. Dalam riwayat 600 kanan dan 600 kiri. Ditahqiqkan oleh para ulama hadis. Bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beza kamu dengan Israfil alaihi salam? Kata Jibril alaihi salam, kalaulah Israfil alaihi salam membuka satu sayap dia sahaja, nescaya aku ini Jibril yang 600 sayap ini boleh berteduh di bawah satu sayap dia sahaja. Itu Israfil alaihi salam. Israfil alaihi salam. Tak nampak lagi besar dia, tak nampak besar. Okey. Bagaimana keadaan malaikat dengan kita ini? Bagaimana keadaan malaikat dengan kita ni? Ni kita bawa kajian saintifik. Para ulama kita menyebutkan, kalau kita lihat dalam istilah, kalau dalam dunia kita ini ataupun dalam cakrawala kita ni, kita sebut Milky Way kan, cakrawala kita, Bima Sakti. Bima Sakti ini dalam riwayat, kalau kita sebut ni pandangan para ulama cendekiawan Islam kita, banyaknya butiran-butiran bintang, ataupun kita namakan dengan planet. Maka disebutkan, kalau dalam istilah ilmu falak, disebut dengan istilah bintang ini dengan, para ulama menyebutkan setiap bintang ini disebut dengan nujum, an-najm. Maka disebut juga, para ulama menyebutkan setiap daripada planet ini, termasuklah matahari juga disebutkan bintang. Maka disebut oleh antara dia Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama besar dalam bidang ilmu falak, dan sezaman dengan dia adalah, bukan sezaman, yang setanding dengan ilmunya adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni semua cendekiawan Islam yang pakar dalam ilmu falak, astronomi. Kalau dalam kajian Islam, ulama menyebutkan butiran bintang yang ada pada langit dunia. Langit dunia. Pertama, pandangan pertama adalah sebanyak butiran pasir di pantai. Itu pertama. Yang kedua, kajian para ulama, galaksi yang ada di langit dunia ini ada 100 bilion galaksi. 100 bilion galaksi. Ini ditahqiq oleh Tuan Guru saya, Tuan Haji Razali bin Ibrahim. Beliau mengatakan bahawa di bawah daripada langit dunia, saya tak cerita langit atas, langit dunia kita, yakni langit kita, ada 100 bilion galaksi. 100 bilion galaksi. Dan di antara galaksi-galaksi ini, barulah ada satu galaksi kita nama Milky Way, yakni Bima Sakti. Dan di dalam Bima Sakti ini, bintang yang paling besar adalah bintang matahari. Kalau dalam kajian saintifik kita tengok, istilah yang diletakkan di dalam matahari ini adalah, istilah saintifik yang diletakkan pada matahari adalah super red giant. Betul Super red giant. Super red giant kajiannya adalah 100 kali ganda bumi. 100 kali ganda bumi. Yakni disusun 100 kali bumi baru dapat ukuran matahari. Para ulama menyebutkan
daripada butiran-butiran bintang galaksi yang ada ini, tidak capai kepada langit pertama lagi. Tak capai langit pertama. Sayap malaikat Jibril AS bukan menutupi bumi hakikat dia, tapi menutupi langit dunia. Satu sayap dia menutupi langit dunia. Itu disebutkan oleh para ulama. Allahu Akbar. Maka itulah ukurannya. Maka ditanya kepada Jibril AS, bagaimana keadaan sebenar kamu, wahai Jibril? Maka ketika itu Nabi meriwayatkan kepada kita, Jibril AS dalam keadaan rupanya yang sebenar, maka kepalanya berada di langit yang ketujuh dan kakinya berada pada petala bumi yang ketujuh, yang ke bawah. Itulah keadaan struktur tubuh Jibril AS, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Profesor Dr. Harundin mentahqiqkan riwayat ini. Ada riwayat mengatakan bahawa setiap daripada sayapnya malaikat ini ada daun-daun ataupun ada sayap, ada daun bulu sayap. Satu sayap di dalam riwayat ada 70,000 warna. 70,000 warna. Dan di setiap daripada sayap ini tidak sama warnanya dengan sayap yang lain. Tidak sama warnanya dengan sayap lain. Maka para ulama menyebutkan inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar ini tugasnya untuk membawa Al-Quranul Karim. Tugasnya untuk membawa Al-Quranul Karim. Maka disambung riwayat ini, ketika ditanya kepada malaikat Jibril AS, wahai Jibril, tanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang lebih besar daripada Israfil AS? Maka dijawab oleh Jibril AS, ada wahai Rasulullah. Siapa? Yakni malaikat Halamatul Arsh, yakni malaikat penanggung arash. Penanggung arash. Dicatat di dalam riwayat jumlahnya sayap. Kenapa saya cerita sayap? Sebab kalau sayap pun dah banyak menyentuh, kita tak boleh cerita badan dia, lagi besar. Sayap takkan boleh besar daripada tubuh dia. Maka kalau sayap dah besar macam tu, apatah lagi tubuhnya malaikat. Maka disebutkan Israfil AS ini, bandingan Israfil dengan Halamatul Arsh, di dalam riwayat Halamatul Arsh mempunyai 2,400 sayap. Yakni 1,200 sayap kanan dan 1,200 sayap kiri. Allah. Semua kita akan melihat malaikat ini di akhirat kelak. Kita akan melihat mereka semua. Bahkan di dalam riwayat Halamatul Arsh akan ditambah oleh Allah Ta'ala ketika berlakunya kiamat. Sekarang Halamatul Arsh ada 6. Ada pandangan mengatakan 4, yang kuat kata 6. Ketika berlakunya kiamat kerana bergegarnya langit Allah, kerana Allah menunjukkan kehebatannya, disebut tajalli sa'ah. Allah melihatkan atau mempamerkan kehebatannya ketika itu. Dan dalam riwayat Allah menunjukkan kemarahannya yang tidak pernah dilihat oleh makhluk. Maka ketika itu langit, para ulama menyebutkan seakan-akan nak runtuh, maka ditambah oleh Allah Ta'ala dengan 2 lagi Halamatul Arsh, menjadikan di akhirat nanti ada 8 malaikat Halamatul Arsh. Maka disebutkan di sini Jibril bukan mulia kerana besarnya, tidak. Ada yang lebih besar daripada beliau. Maka Jibril mulia kerana apa? Kerana membawa Al-Quranul Karim. Maka membawa Al-Quranul Karim daripada Lauhil Mahfuz, para ulama menyebutkan dibawa ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik nabi ataupun khairul khalqi ataupun sebaik-baik penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Al-Quranul Karim. Ini ketinggian Al-Quran. Kalau kita nak cerita detail Al-Quran ini lebih panjang lagi. Saya nak sebut kat sini apa? Setiap daripada makhluk langit, mereka menanti-nantikan umat yang akan diberikan Al-Quranul Karim. Sejak daripada Al-Quranul Karim ini ada,
maka bersama dengan huruf-huruf daripada Al-Quranul Karim ini, para ulama menyebutkan tafsir di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Diturunkan tanazzalul malaikatu warruh. Malaika ini jamak, para ulama menyebutkan malaikat di sini dengan malaikat apa? Kiramin bararah, yakni malaikat yang khusus untuk menjaga Al-Quranul Karim. Maka malaikat yang menjaga Al-Quranul Karim ini telah menanti-nanti kedatangannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam riwayat, ketika didatangkan sahaja takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk mendapatkan Al-Quranul Karim, maka bergembiralah para malaikat. Sebab itulah disebutkan bahawa pada malam Al-Qadar adalah malam hari rayanya para malaikat. Kita ada dua hari raya tak lama lagi. Pertama hari raya Aidul Fitri, kedua hari raya Idul Adha. Malaikat juga ada dua hari raya. Ada Aid bagi mereka juga. Yang pertama hari raya pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua yakni para ulama menyebutkan dalam riwayat hadis, yakni pada malam Al-Qadar. Maka sangat beruntung bagi mereka yang dianugerahkan malam Al-Qadar. Itu Al-Quranul Karim. Bila diberikan kepada sesuatu ataupun ditempelkan pada sesuatu atau berada pada sesuatu tempat, maka dimuliakan tempat tersebut. Itulah Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana ia adalah kalamullah. Ia adalah kalamullah. Boring sikit tuan-tuan Boringnya lah ustaz ni. Aduh. Okey. Baik. Al-Quran, dan kita nak relate dengan tajuk kita ni, baru masuk tajuk Allah. Dalam realiti kehidupan kita. Disebutkan oleh para ulama, realiti kehidupan kita ini ada 12 perkara yang menjadi perkara yang dihajati oleh setiap daripada manusia. 12 perkara ni. Kalau mampu kita bahas semualah. Kalau tak mampu kita baca tajuk je lah. Ini disebut oleh para ulama kita. Semua ini disebut oleh Al-Quranul Karim. Para ulama menyebutkan manusia ini pertama, dalam setiap bidang yang dia ceburi, apa sahaja career dia, dia imam masjid ke, dia penceramah ke, dia pustakawan ke, dia doktor ke, dia engineer ke, dia cikgu ke, dia peguam ke, dia nak 12 perkara ini kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia 12 perkara ini? Yang pertama, kata para ulama, dia nak puji-pujian ataupun dihargai atas setiap perkara yang dia lakukan. Pertama, ini realiti kehidupan kita. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada seorang yang bekerja yang tak nak dipuji oleh majikan dia. Tak nak dipuji oleh keluarga dia atas pekerjaan dia. Dan setiap perkara lah hendak dipuji oleh makhluk ataupun hendak mendapat pujian. Itu pertama. Yang kedua, setiap daripada manusia ini, dia berhajatkan kepada apa? Dia berhajatkan kepada pemeliharaan ataupun dijaga daripada musuh-musuh ataupun orang yang dengki dengan apa yang dia lakukan. Betul? Dah ada pangkat sekian, orang tak suka pula, hantar santau. Kan? Terus tak bangun. Macam mana ustaz? Setiap perkara ini dicerita oleh Al-Quranul Karim. Macam mana nak dapat Al-Quran ajar kita? Pani kita sebut. Tu yang kedua. Betul ke ni? Realiti kehidupan. Setiap daripada career kita juga, yang benda kita paling takut musuh kita. Maka kita nak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga career kita daripada dia ganggu gugat. Tu yang kedua. Yang ketiga, sentiasa apa yang kita nak dari realiti kehidupan kita. Yang ketiga apa dia? Mendapat bantuan dan pertolongan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat,
mendapat penyelesaian daripada setiap masalah yang dihadapi, yakni jalan keluar daripada apa yang masalah yang didatangkan kepada kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sentiasa hendak diri ini ataupun perkara yang ada pada diri kita ini diperbaiki, ini ditambah baik mutunya. Ni 5 perkara, nak tak nak setiap daripada manusia dia nak. Ni realiti hidup kita. 5 perkara. Dia ada 12 Ini saya sambung ni lagi panjang ni. 5 ni kat dunia. Kat dunia semua orang nak 5 benda ni, betul? Sama ada dia beriman pada Allah ataupun tidak, dia berhajat pada 5 ni. Dia berhajat pada 5 perkara. Saya baca je lah, yang ni saya baca tajuk. Dan di akhirat, para ulama menyebutkan, ni masuk yang ke-6. Setiap daripada kita nak diampunkan dosa kita. Betul? Semua daripada kita nak diampunkan dosa. Okey. Ampun dosa ni bukan benda kecil Ada orang ingat ampun dosa ni biasa. Nabi sebut dalam hadis, awal daripada Ramadan 10 awal diberikan rahmat. Betul? 10 pertengahan maghfirah, diampunkan dosa. 10 akhir itqun minan nar, dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut ampun dosa, orang nampak macam tak ada apa-apa lah ampun dosa. Kena ingat diampunkan dosa itu tanda penyakit itu diangkat. Tanda penyakit itu diangkat. Setiap daripada kita, penyakit yang datang adalah kerana dosa kita. Tu kena pegang, tu pertama. Maka bagaimana nak hilangkan penyakit adalah dengan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Usahalah ikhtiar bagaimana ubat pun. Kalau tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka para ulama menyebutkan tidak akan diangkat penyakit tersebut. Akan dikekalkan. Itu pentingnya diampunkan dosa. Itu yang ke-6. Yang ke-7, mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bahasa Arab disebut qabuliyat. Kita tak nampak kat dunia ni bahawa penerimaan Allah itu penting ataupun tidak. Di akhirat kelak baru kita tahu penerimaan Allah ni penting ataupun tidak. Di dalam riwayat, sempat ke ni nak sebut ni? Boleh ke ni? Boleh Sebab sebut tazkirah kan, tu pendek je tazkirah ni kan. Saya baca tajuk je dulu, tak apa. Mendapat penerimaan Allah ni penting sebab apa? Di yaumil mahsyar, ni alam yang kita akan tempuh. Di padang mahsyar nanti, disebutkan dalam riwayat hadis, setiap daripada manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ringkas kisah, sebahagian syarah para ulama tentang padang mahsyar apa dia? Antara kelompok yang awal dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kelompok yang awal dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk dihisap amalannya. Ni yang awal yang awal dipanggil. Kita ni tak tahu awal tak awal. Ni yang di awal dipanggil. Pertama, para ulama menyebut adalah kelompoknya alimul ulama. Ni kelompok mereka yang alim, agamawan, tu pertama. Yang kedua adalah golongan mereka yang berjihad fi sabilillah ataupun mereka yang mati syahid. Tu yang kedua. Yang ketiga, golongan dermawan ataupun golongan hartawan yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cerita ini, 3 kelompok ini adalah 3 kelompok yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima amalannya. Tidak diterima amalannya. Disebut dalam hadis Nabi. Disebut dalam Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bila ditanya pada si alim, pertama dipanggil alim ulama. Seban tingkat macam saya ni. Pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kat dunia dulu,
apa yang kamu lakukan, apa amalan kamu, maka diceritakan oleh alim ulama ini apa yang dilakukan oleh dia. Saya bina madrasah, saya mengajar, saya tulis kitab, saya begini, begitu, begini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bohong. Kamu bohong. Ini bab ikhlas, bab ikhlas. Para ulama menyebutkan ketika Allah menyebutkan kamu bohong, maka ketika itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala kerana apa? Ini semua bab dalaman hati kita. Amalan yang zahirnya baik. Amalan yang zahirnya baik. Dia nampak oleh manusia itu baik. Yakni kelompok pertama alimul ulama. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kemudian ditanya tentang amalannya. Kemudian Allah kata kamu berbohong. Kemudian kelompok ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk dibawa oleh para malaikat untuk ditarik mereka dalam keadaan mukanya terlangkup ke tanah. Kemudian ditarik, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ringkas, begitulah mereka yang berjihad jalan Allah Ta'ala. Bila ditanya, orang yang mati syahid, kamu berjihad syahid sebab apa? Sebab kerana-Mu ya Allah, kerana agama, kerana negara dan sebagainya. Tidak, kamu buat ini kerana apa? Untuk kamu dapat nama dan sebagainya. Allah jawab, kamu bohong. Kemudian terlangkup mukanya dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ketiga, orang yang dermawan. Bila ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu dibuat ataupun kamu membelanjakan harta kamu, infak di jalan Allah, untuk siapa? Dia jawab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka diberitahu pada dia oleh Allah Ta'ala, kamu bohong. Maka diperintah juga pada dia untuk ditelangkupkan wajahnya, kemudian dihumban ke dalam neraka Allah Ta'ala. Saya sebut kat sini tiga kelompok ni apa? Kenapa saya sebut tiga kelompok ini? Sebab ketika itu, kita yang kat belakang ni, kita orang biasa ni, bila melihat tok-tok guru depan, alim ulama, mereka yang syahid di jalan Allah Ta'ala, mati syahid, orang yang dermawan, semuanya masuk neraka. Para ulama sebut. Kerana tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala amalannya, kerana tidak ikhlas. Tidak diterima amalannya ni, penerimaan Allah. Tidak diterima amalannya oleh Allah Ta'ala. Kelompok tiga ini adalah kelompok yang kita tahu kelompok yang baik. Kalau kita macam mana agak-agak besok? Yang kelompok kat belakang ni, yang tidak terlis dalam kelompok ulama, tidak terlis dalam kelompok orang yang berjihad, tidak terlis dalam kelompok yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, bagaimana keadaan kita? Para ulama sebut lebih takut lagi. Bila kita melihat kelompok tiga ini telah diumban dalam neraka Allah Ta'ala, ketika itulah diriwayatkan bahawa kita akan menggigit setiap daripada jari kita sehinggalah sampai ke lengan. Kerana takut melihat hisab Allah dilakukan. Kerana mereka yang beramal pun dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang ketujuh. Tak masuk ni ya Allah. Kelapan, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya cepat sikit. Yang kesembilan, mendapat ketinggian dan kemuliaan. Yang kesepuluh, untuk mendapat berita gembira ketika menghadapi kematian. Dan yang ke-11, selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ke-12, mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 5 di dunia, baki lagi 7 di akhirat Allah akan berikan. Semua perkara ini adalah realiti setiap manusia dia nak dalam hidup dia. Maka di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi, sungguh ini adalah Al-Kitab, yakni Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka 12 perkara yang disebutkan ini adalah 12 perkara hasil daripada petunjuk Al-Quran untuk mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa, mereka akan mendapatkan 12 perkara ini. Saya ada bawa kitab nak sebut dalil Quran, tapi tak sempat. Tak sempat, ya Allah. Tak apa, kita sebut sikit kita sebut kat sini. Antara dalilnya Al-Quranul Karim, semua kita tahu ayat ni, ataupun masyhur disebut dengan ayat 1000 dinar.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni hafal tuan-tuan Yang tak hafal ni ayat ni, hafal ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pertama, tafsirannya para ulama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sentiasa mengkedepankan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran petunjuknya dia adalah khusus bagi mereka yang bertakwa. Kalau dia tak takwa, dia takkan nampak petunjuk Al-Quranul Karim. Tu masuk bab dia. Jadi di dalam Al-Quran mengajarkan kita, kalau di dalam nuzulul Quran, pertama yang diajarkan hasil daripada Al-Quran itu adalah mereka yang bertakwa. Samalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada orang sebelum pada kamu. Kerana apa? Kerana untuk mudah-mudahan kamu mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut takwa di sini? Puasa untuk takwa, Al-Quran petunjuk untuk takwa, untuk Allah berikan 12 perkara yang saya sebut tadi. 12 perkara ini hanya didapati bagi mereka yang bertakwa sahaja. Sebab tu Al-Quran, kalau nak dapat ruh dalam Al-Quranul Karim, dia nak faham Al-Quran, nak membaca Al-Quran dengan ruh, yakni dengan jiwanya. Bukan membaca secara lafzi sahaja, tidak. Ini memahami hakikat Al-Quran tadi. Para ulama menyebutkan kena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Lagi panjang cerita dia. Al-Imam Ghazali cerita bab takwa keluar satu kitab, Bidayatul Hidayah. Itu kitab cerita takwa. Macam mana daripada kita bangun tidur sampai tidur balik. Menceritakan bagaimana rutinnya mereka yang bertakwa. Itu cerita panjang. Ringkasnya takwa apa dia? Apa dia takwa? Takut. Selain pada itu, apa dia takwa? Secara umum kita faham takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga khauf. Kalau dalam kitab para ulama disebut khauf, itu takut. Takwa apa dia? Dia mendepankan setiap daripada perintah Allah. Apa yang diperintah oleh Allah itu menjadi perkara yang dia utamakan dalam hidup dia. Itu takwa. Dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu yang menjadi keutamaan bagi dia untuk dia tinggal. Inilah takwa. Maka mereka yang bertakwa bangun pagi dia. Pertama sekali apa yang difikir oleh mereka yang bertakwa, mereka akan bangun untuk memikirkan apa yang Allah suka dalam hidup aku. Maka mereka yang hidupnya dengan takwa, bila dia pergi kerja, dia melakukan kewajipan dia dalam pekerjaan dia dengan ada sifat takwa dalam diri dia, yakni merasai Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala itu dia nak mentaati setiap perintah Allah itu, mendepankan setiap perintah Allah dengan meyakini bahawa Allah sentiasa melihat dia. Maka mereka yang bertakwa, bila mereka pergi melakukan pekerjaan, maka mereka tidak akan langgar setiap daripada peraturan yang ditetapkan dalam pekerjaan mereka. Maka para ulama menyebutkan setiap perkara yang ditetapkan oleh mereka, ditetapkan kepada mereka, maka mereka akan taat. Itulah mereka yang bertakwa. Maka hasil daripada takwa mereka ini, Allah akan selesaikan setiap daripada masalah. Sebab itu para ulama menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mengkedepankan takutnya kepada Allah, setiap pada kita akan berdepan dengan ketakutan. Ada orang takut rezeki dia sempit, ada orang takut anak dia sakit, ada orang takut ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh isteri dia, ada yang takut, berbagai-bagai takut. Tapi kalau di dalam kehidupan dia mengkedepankan takut dia kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah menggunakan yattaqillah. Yattaqillah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'al mudhari'.
Fi'il mudhari' yattaqillah. Kalau disebut di sini dengan tajaddud, yakni dia sentiasa mengkedepankan, yakni sentiasa dahulukan apa yang Allah Ta'ala nak dalam hidup dia. Yakni dia sentiasa takut dengan Allah berbanding takut kepada yang lainnya. Bagi mereka ini, yaj'al lahu makhraja, yakni diberikan jalan keluar daripada mana-mana jalan sekalipun. Dikisahkan di dalam kitab tafsir, Nabi Yusuf AS sewaktu dikurung oleh Sayyidatina Zulaikha alaihassalam, ketika itu tidak beriman lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Telah dikunci Nabi Yusuf AS ini. Nabi Yusuf ni cantik Kalau kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan di dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi Yusuf ini separuh cantiknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf ni cantik dia bagaimana? Cahaya cantiknya para ulama menyebutkan seperti matahari, cahaya matahari. Cantiknya menyakitkan. Cantik tapi menyakitkan. Sebab itu dalam riwayat, ketika Zulaikha membawa Yusuf ini ke dalam istananya ataupun ke dalam kediamannya, maka dilalukan Nabi Yusuf ini di hadapan setiap daripada perempuan-perempuan yang ada di situ ketika itu, maka semuanya terpotong jari. Itu memang betul riwayat tu terpotong jari mereka kerana melihat Nabi Yusuf AS. Bahkan dalam riwayat juga para ulama menyebutkan lelaki yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala juga wajah mereka akan digantikan cantiknya seperti Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dalam riwayat cantiknya separuh daripada cantiknya Rasulullah SAW. Maka kerana cantiknya dia, Zulaikha telah mengambil ataupun telah tangkap Nabi Yusuf ini dan dikurungkan di dalam bilik. Bagaimana keadaan bilik tadi? Bilik yang ketujuh. Tafsiran guru saya, bilik yang ketujuh ni bagaimana? Bilik yang bertindih, yang kuncinya satu bilik, dua bilik, tiga bilik sampai bilik yang ketujuh. Kemudian setiap bilik tadi ada pintu depan dan pintu tadi dikunci daripada luar. Ayat ini membenarkan mereka yang bertakwa itu diberikan jalan keluar. Maka Nabi Yusuf AS di dalam riwayat, di dalam hatinya tak nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan secara percuma oleh Zulaikha ketika itu, maka dikurung di bahagian yang ketujuh, bilik yang ketujuh. Maka diriwayatkan oleh para ulama tafsir kita, ketika imannya ada kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, yang meyakini bahawa Allah lah yang menyelesaikan setiap masalah dia, maka ketika dijalankan, yakni berjalan ke pintu yang dikunci, maka dibuka pintu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir guru saya bagaimana? Dibuka seumpama pintu shopping mall. Walaupun terkunci daripada luar, terbuka sendiri kerana kekuatan imannya Nabi Yusuf AS. Lalu pada pintu kedua, yakni daripada 7, pintu ke-6 terbuka, ke-5 terbuka, sehinggalah pintu yang pertama. Kisah ini diriwayatkan oleh para ulama kepada kita untuk apa? Bukan sekadar untuk kita baca saja, tidak. Perkara itu juga boleh berlaku kepada kita. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sama pada zaman Nabi Yusuf AS, Allah yang sama juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, Allah yang sama juga pada zaman kita. Kalau kita bertepatan takwa seperti mereka yang terdahulu, maka samalah para ulama menyebutkan bantuan-bantuan ini akan diberikan kepada kita. Saya nak cerita detail ni, setiap satu ni ada kisah dia sebenarnya, untuk kita jadi panduan. Tapi kalau saya cerita ni memang sampai Jumaat. Memang sampai Jumaat. Setiap daripada ini tajuk sebenarnya. Setiap pada ni tajuk. Tapi saya nak beritahu apa? Kalau yang catit beruntunglah. Sebab 12 perkara ini adalah simpulan bagi mereka yang bertakwa. Alim belum tentu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beramal belum tentu mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini pilihan Allah pertama. Kerana usahanya untuk mendapatkan takwa, maka Allah akan beri takwa kepada dia.
Maka kalau nak mendapatkan 12 perkara yang saya sebutkan tadi, maka jadilah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan takwa tersebut, maka kita akan kembali kepada ayat tadi, hudal lil muttaqin, kembali pada ayat sebelumnya apa? La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan lihat setiap daripada apa yang saya sebut ini akan berlaku pada kita. Apa dia? Yang pertama, kita akan mendapat pujian-pujian. Kita akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bidang kita pergi pun Allah akan berikan kejayaan. Dengan syarat pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan dipelihara. Setiap ni ada kisah dia sebenarnya. Ada kisah dia. Setiap mana kita pergi, orang yang bertakwa dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musuh-musuh. Tidak ada musuh yang boleh melewati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah musuh aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi kita siapa? Syaitan. Syaitan juga tak mampu untuk melawan bagi mereka yang takwa. Sebab takwalah mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Orang yang khusyuk dalam solat, dalam hidupnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mendapat bantuan. Orang yang takwa dia akan sentiasa dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana pun dia pergi, dia akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan diberikan penyelesaian kepada setiap masalah yang dihadap. Adakah orang bertakwa tidak menghadapi masalah? Tak, dia akan menghadapi masalah. Al-Imam As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyebutkan dalam kalam hikmahnya, setiap aku ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui setiap masalah yang ditakdirkan kepadaku. Cuma para ulama menyebutkan masalah yang ditakdirkan kepada kita ini sama ada jalan penyelesaiannya adalah jalan yang terbaik ataupun jalan yang tidak terbaik. Maka kalau nak dapat jalan yang terbaik, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nampak jalan. Kita akan nampak jalan. Dan yang kelima, akan diberikan perbaikan setiap amalnya ataupun ditingkatkan mutu kehidupan dia. Orang yang bertakwa akan bertingkat mutu kehidupan dia, akan meningkat ilmunya, akan meningkat amalnya, akan meningkat setiap daripada kefahaman dia, dan akan meningkatkan cinta manusia kepada dia. Para ulama menyebut jadilah mereka yang bertakwa. 5 ni cukuplah. Dan yang 6 ke 12 itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup ke? Boleh ke? 10 minit lagi. Baik. Dan bagi mereka yang bertakwa ini, Allahumma salli ala sayyidina. Kita cerita satu kisah lah, boleh Satu kisah. Di dalam riwayat hadis Nabi SAW, ada satu sahabat bernama Sayyidina Mi'dad ibni Abdurrahman. Sayyidina Mi'dad ibni Abdurrahman. Ni orang muda. Orang muda macam kita semualah. Orang muda macam kita semua. Ni tanda orang takwa. Tanda orang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mi'dad ni seorang pemuda yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja dia? Setiap apa yang diperintah oleh Nabi, dia akan usahakan untuk diri dia lah orang pertama yang akan melakukan perkara tersebut. Itulah Mi'dad radhiyallahu taala an. Di dalam satu riwayat dikisahkan, Mi'dad ini satu hari diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan satu tanggungjawab ataupun satu tugasan di luar Madinah. Di luar daripada Madinah. Di pinggir daripada Madinah. Ini keluar daripada kawasan Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika Sayyidina Mi'dad bin Abdurrahman radhiyallahu anhu keluar daripada ataupun berjalan untuk menunaikan hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya ringkas kisah.
maka dia telah berjalan dan melalui beberapa penempatan ataupun rumah-rumah yang ada di sekitar Madinah. Untuk makluman semua, rumah di Madinah tidak ada pintu, kebanyakannya tidak ada pintu menjangkita. Mereka hanya ada tabir sahaja. Hanya ada tabir sahaja, itu dalam riwayat. Maka ketika Mi'dad radhiyallahu anhu berjalan, maka ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu angin tiup satu tirai ataupun satu tabir daripada satu rumah, menyebabkan terlihat seorang perempuan yang berada di dalam rumah tersebut. Maka di dalam riwayat ada mengatakan perempuan itu sedang mandi. Ada riwayat kata tidak. Ini perempuan yang tidak menutup aurat ketika itu berada dalam rumahnya lah. Maka Mi'dad terlihat, bukan sengaja lihat, terlihat. Apa spontan mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Ni sifat orang bertakwa. Siapa Mi'dad? Bila melihat sesuatu perkara yang memurkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan keluar daripada mulut beliau? Mulut mereka yang bertakwa, astaghfirullahaladzim. Itulah akan keluar daripada perkataan ataupun mulut mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpalinglah Mi'dad dengan melafazkan astaghfirullahaladzim. Kalau kita, alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki kan? Sekali tengok tak apa ustaz. Jenis kedua tu dosa. Maka Mi'dad ketika itu melihat, maka istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menyebutkan takwanya Mi'dad ni tak ada zaman kita ni dah. Tak ada dah. Luntur. Ada mungkin segelintir. Dia meyakini bahawa kerana dia membawa tugasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meyakini bahawa apa yang telah dilakukan oleh dia ni, yakni melihat perkara maksiat itu, akan disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kita tak dapat ni benda ni. Jauh kita. Allahu akbar. Kerana cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan para ulama menyebut dia malu untuk menghadap Nabi. Maka dalam riwayat dia telah lari keluar daripada Madinah. Keluar daripada Madinah. Maka disebut dalam riwayat lamanya dia lari ini sehingga ketika itu Rasulullah SAW, Rasulullah ni orang yang busy, sangat busy. Bukan PM, dia raja, imam, macam-macam. Rasulullah, semua carrier Rasulullah pegang ketika itu. Maka dalam riwayat hampir sebulan, riwayat lain 2 bulan, Mi'dad tidak balik ke rumah ataupun tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didatangkan satu riwayat, datanglah keluarga Mi'dad. Itu satu riwayat. Satu lagi riwayat, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di manakah Mi'dad?" Rasulullah kata, "Mi'dad aku telah tugaskan untuk menyempurnakan hajat aku untuk keluar daripada Madinah." Maka Mi'dad tidak balik. Maka tak tahu ke mana dia pergi. Maka dalam riwayat ditugaskan 2 sahabat. Saya ringkas kisah. 2 sahabat ini keluar daripada Madinah cari Mi'dad radhiyallahu anhu. Maka kerana wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan kerana diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka Rasulullah beritahu kepada Allahumma salli ala Muhammad, sahabat Nabi, keluar daripada Madinah, kamu cari Mi'dad ini di kawasan bukit. Itu satu riwayat. Satu lagi riwayat, sahabat ni siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. 2 sahabat besar berjalan mencari Mi'dad, sampai di suatu tempat bertemu dengan satu orang lelaki tua. Maka bertanya kepada lelaki tua ini, "Kamu ada nampak sekian-sekian budak?" Mi'dad ni badan dia kecil macam saya. Dia kecil je, tapi girang orang dia. Maka bila ditanya kepada orang lelaki tua ini, kata lelaki tua tadi, "Aku tahu satu pemuda yang kecil badannya tapi dia tak girang. Setiap malam dia akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak tahu apa masalah dia, apa yang berlaku pada dia. Dia tak cerita pada aku."
Maka ditanya oleh Sayyidina Umar mana tempat dia. Maka dijawab oleh orang tua ni, lelaki tua ni, Miqdad berada di dalam gua tersebut. Yang ni satu tempat di luar Madinah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Ali pergi ke kawasan gua tersebut, mendapati Miqdad ketika itu sedang terbaring. Maka dibawa Miqdad ini balik. Saya kisah, ringkas kisah. Balik Miqdad ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miqdad dalam riwayat tidak makan. Hampir sebulan tidak makan. Dia hanya minum susu yang diberikan oleh laki tua tadi. Sebab tu laki tua tu tahu di mana Miqdad berada, sebab dia tukang beri susu kepada Miqdad. Maka dibawakan Miqdad menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kisah, Rasulullah tahu apa yang berlaku, diberitahu oleh Jibril alaihi salam. Maka dibawa Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu menghadap Rasulullah. Maka Miqdad dibaringkan di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Miqdad ditanya oleh Rasulullah, wahai Miqdad, ketika dibaring atas riba Rasulullah, Miqdad mengalihkan kepala dia letak atas tanah. Wahai Rasulullah, kepala ni melihat maksiat, tak mampu aku untuk meletakkan di atas riba kau, wahai Rasulullah. Maka diangkat kemudian Miqdad ini di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah beritahu, wahai Miqdad, apa yang kamu hajat dalam hidup kamu? Maka jawab Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, tidak lain tidak bukan yang aku hajatkan hanyalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan para ulama, ketika pertama dihajatkan cinta Allah, kemudian diharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh para ulama kita, ketika Rasulullah menyebutkan kepada Miqdad, wahai Miqdad, saksilah oleh kamu bahawa Allah telah mengampunkan dosa kamu, sedangkan dosa yang tak sengaja dia buat. Maka ketika dia mendengarkan keampunan oleh Rasulullah SAW, apa berlaku pada Miqdad? Meninggal di atas riba Rasulullah SAW. Kisah ni tak habis, sikit lagi. Para ulama menyebutkan ketika dikebumikan Miqdad ini, Rasulullah datang lewat. Sahabat telah ramai di perkuburan ataupun di kubur Miqdad. Bila Rasulullah sampai, dalam riwayat Rasulullah jalan dalam keadaan sempit, seumpama ramai orang, sempit. Pelik Rasulullah jalan. Sehingga ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Rasulullah, apa yang berlaku pada kamu? Kami telah beri ruang pada kamu. Apa yang berlaku pada kamu? Kenapa kamu jalan begitu? Dari riwayat Rasulullah jalan seumpama menjengkit. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat, kamu tidak tahu betapa ramainya malaikat ketika ini, betapa ramainya penduduk langit yang menghantar Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu ke dalam kuburnya. Kerana apa? Kerana takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moral dia, kita nak apa-apa, walaupun tak dapat pujian daripada makhluk, tak dapat penghargaan daripada penduduk bumi ini, tapi setiap amal kebaikan kita ni diketahui oleh penduduk langit, maka mereka sering memberitahu di antara satu sama lain, dan mereka akan menghargai setiap daripada amal yang kita lakukan. Maka beruntung bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miqdad bukan Nabi, Miqdad bukan Rasul, bukan malaikat. Dia seperti kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mampu mencapai martabat tersebut, dihantarkan oleh para malaikat ke kuburnya. Kerana apa? Kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mampu takwa pada keseluruhan kehidupan kita, takwa dalam setiap apa yang kita lakukan walaupun sedikit, itu pun dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Cukup satu kisah. Ini kisah dalam bab pujian tadi. Itu kisah dalam bab pujian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang kepada kita. 10 akhir ni banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Allah beri peluang kepada kita berada pada 10 akhir ini pilihan. Tak semua Allah pilih. 10 akhir ni adalah 10 yang paling bermakna bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa kita seperti doa para nabi-nabi. Setiap doa kita diaminkan oleh para malaikat. Maka sangat rugi bagi umat Muhammad tidak berdoa pada 10 akhir ini. Tak kisahlah mana malam Al-Qadar pun, tapi istiqamahkan doa di dalam 10 akhir ni, insya-Allah. Semoga diberikan peluang kepada kita
untuk mendapat 12 perkara sifat mereka yang bertakwa ini, dan semoga Allah berikan kepada kita sifat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pilih kita istiqamah dalam perkara tersebut, dan semoga Allah Taala juga berikan kepada kita kekuatan untuk kita sampaikan kepada sahabat kita yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, boleh baca doa sikit? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.